Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya beberapa hari yang lalu kita tahu bekas pegawai Setiausaha Sulit, Setiausaha kepada Razi Jidin telah ditahan oleh pihak SPRM. Hari ini ada satu berita yang lebih mengejutkan. Akhirnya diumumkan Razi Jidin pula akan dipanggil oleh SPRM. Jawablah. Sebelum ini Razi Jidin menafikan dia tak terlibat, istrinya juga tidak terlibat. Tapi kali ini SPRM sendiri akan tanya Razi Jidin. Razi Jidin jawablah soalan nanti daripada SPRM bila ditanya. Dan kita tengoklah betulkah tak ada apa-apa keterlibatan ataupun akhirnya bakal akan kena dakwa pula. Kalau Razi Jidin pun kena dakwa, memang hampir 100% bos-bos bersatu dah kena siasat oleh SPRM, dah kena dakwa oleh SPRM kalau dia pun didakwa. Dia ni kalau saya tak silap timbalan presiden kah bersatu kah ataupun naib presiden bersatu kah, tapi tak kisahlah, yang penting dia pun adalah bos-bos dalam bersatu juga. Razi Jidin sah akan dipanggil oleh SPRM. Ini diterbitkan 24 September, hari Ahad. Hari ini hari Isnin. Dan kita lihat nanti bilakah Razi Jidin akan terpaksa menafikan penglibatan dia dan istrinya pula kali ini di hadapan SPRM. Dan selalu pengetahuan saya, SPRM tak akan memanggil seseorang itu kalau tanpa apa-apa bukti yang perlu untuk disiasat. Kalau dipanggil itu maksudnya memang ada yang perlu disiasat lah. Lagi pula wang itu ataupun rasuah itu bukan sedikit. Itu melibatkan wang 80 juta ringgit Malaysia untuk projek itu. Dan lagi itu di Kementerian Razi Jidin. Kalau Razi Jidin tak tahu, siapa yang tahu? Kalau Razi Jidin bukan dia yang luluskan projek rundingan terus itu, habis siapa yang luluskan? Kerana projek itu 80 juta, bukan sedikit. Bekas Menteri Pendidikan Datuk Razi Jidin akan dipanggil oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku JKAF untuk prasekolah bernilai kira-kira 80 juta ringgit Malaysia. Perkara itu disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Tan Sri Azam Baki, ketika beliau dihubungi oleh BH pada hari ini. Beliau bagaimanapun memberitahu pada ketika ini siasatan lanjut mengenai kes itu masih berjalan. Katanya ada kemungkinan dipanggil, tetapi bukan sekarang, katanya. Jadi maksudnya masih disiasat. Kalau dia dipanggil maksudnya sudah disiasat dan perlu ada sesuatu untuk disiasat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, BH difahamkan SPRM masih lagi menjalankan siasatan sepenuhnya berhubung siasatan bagi dakwaan tersebut. Malah ketika ini katanya difahamkan tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan oleh SPRM berhubung siasatan terhadap yang membabitkan projek percetakan buku yang bernilai kira-kira 80 juta itu. Jadi selepas ini adakah kita akan melihat satu lagi episod di dalam negara Malaysia bila ada lagi akaun akan dibeku? Tak mustahil kalau akaun dia pun dibeku lagi. Jangan pula selepas ini akaun bersatu kena beku lagi. Takkanlah setiap kali pun akaun bersatu kena beku kan.
Okey, jadi setakat ini difahamkan tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan oleh SPRM, walaupun 2 individu sudah pun ditahan semalam. Sementara itu, BH sudah pun menghubungi Razik Jidin menerusi aplikasi WhatsApp berhubung perkara itu, namun masih lagi belum mendapat maklum balas setakat jam 2 petang kemarin. Semalam, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Sri Ahmad Kusairi Yahaya mengesahkan penahanan 2 individu, termasuklah bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan. Mereka ditahan jam 11 malam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM di Putrajaya. Sebelum pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya iaitu Nur Adillah Halil membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua-dua suspek itu selama 4 hari bermula hari ini sehingga 26 September. Susulan itu, Razik Jidin tiba-tiba muncul dan memberikan satu kenyataan yang menafikan beliau terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek rundingan terus percetakan buku JCAF untuk prasekolah yang membabitkan jumlah sebanyak 80 juta ringgit Malaysia. Katanya, saya tiada sebarang kaitan dengan percetakan buku JCAF untuk prasekolah sama sekali. Saya tiada sebarang kaitan dengan syarikat OTR1 dan On and Only tersebut, katanya. Tambahnya lagi, istrinya pun tiada sebarang kaitan dengan syarikat ATR1 and Only tersebut. Perkara ini jelas kepada sesiapa yang sanggup membuat carian ke atas syarikat ATQ1 and Only berkenaan, katanya, yang mengesahkan 2 bekas pegawainya itu sudah ditahan. BS semalam telah pun melaporkan projek itu membabitkan percetakan buku JCAF untuk prasekolah yang bernilai kira-kira 80 juta ringgit, membabitkan sebuah kementerian secara rundingan terus. Suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang bertugas, yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan, manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat yang berusia lewat 50-an. Mereka dipercayai bersubahat. Ini dia. Mereka dipercayai bersubahat dengan bekas Menteri Kanan itu untuk meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan itu secara rundingan terus, kata sumber itu. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 16(a)(b) Akta SPRM 2009. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apakah Razik Jidin akan menjadi orang seterusnya yang didapati, disyaki, didakwa melakukan kesalahan ketika ada kuasa? Dan kepada Razik Jidin, bekas Menteri Kanan ini, tak payah nak takut kalau benar. Kalau tak ada apa-apa kesalahan, saya fikir tak payah takut, kerana keadilan di negara Malaysia adalah keadilan yang terjamin. Tidak ada apa-apa salah guna kuasa di dalam perundangan Malaysia. Jadi berani kerana benar, memang risaulah, takutlah kerana ada salah. Kita tunggu nanti. Dan yang Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.